Salam sejahtera semua murid. Dalam video ini, cikgu ingin membuat perkongsian tentang subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian yang diterangkan dalam ayat, manakala predikat pula ialah bahagian yang menerangkan subjek. 同学们，主语是句子中的陈述对象，谓语就是对主语的陈述或说明。所以在这边同学们要知道的是，我们的造句就是有分主语和谓语。Mari kita lihat subjek dan predikat dalam ayat biasa. Contoh ayat, beliau pengetua baharu sekolah itu. Dalam ayat ini, subjeknya ialah beliau, manakala predikat ialah pengetua baharu sekolah itu. Dan di sini murid-murid akan nampak bahawa untuk ayat biasa, subjek di hadapan, manakala predikat di belakang. 同学们，在普通造句里面，我们的 subject 就是主语是在前面， predikat 谓语是在后面，就好像这个造句 beliau pengetua baharu sekolah itu. Dalam ayat songsang pula, untuk ayat yang sama, jadi kita dapat lihat predikatnya ialah pengetua baharu sekolah itu dan subjek beliau. Dan di sini murid-murid akan nampak bahawa dalam ayat songsang, predikat di hadapan, manakala subjek di belakang. 同学们，在我们的ayat songsang，那就是倒转句里面，我们会看到的是 predikat 谓语在前面，主语或者 subject 是在后面。这个就是我们的 ayat songsang， 倒反句或倒转句。Mari kita lihat beberapa tip mengenal pasti subjek dan predikat. Yang pertama, selepas perkataan itu atau ini, semua frasa atau perkataan ialah predikat. Kita lihat ayat A. Pak Mat dan anaknya itu tinggal di Kedah. Ayat B. Rumah yang merah ini kepunyaan Sani. Jadi, bahagian perkataan yang diwarna hitam itu ialah subjek, manakala selepas itu, iaitu perkataan yang berwarna merah, itu ialah predikat. Jadi, perkataan selepas itu dan ini, kesemuanya ialah predikat. 同学们，请留意造句里面的一度一呢，这边说明的是，只要是造句里面有一度一呢，一度或一呢之后的字，那个就是谓语，我们的 predikat。Tip kedua, sebelum kata bantu aspek, semua frasa atau perkataan ialah subjek. Jadi, perhatikan dalam ayat A, kita ada satu kata bantu aspek iaitu akan, dan untuk ayat B, sedang. Semua perkataan sebelum kata bantu aspek ini ialah subjek ayat tersebut. 同学们，第二个贴士就是说 kata bantu aspek 之前的字是主语，所以我们会看到的是 akan sedang 之前那些红字，那个就是我们造句的subjek 主语。Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Contoh kata bantu aspek adalah seperti
sudah, telah, pernah, baru, sedang, masih, mula, belum, dan akan。同学们，我们的 kata bantu aspek 或者时态助词是用来表示时间状态，那就是过去时、现在时或未来时的词。这边老师有列下几个 contoh kata bantu aspek。Tip ketiga ialah sebelum kata bantu ragam, semua frasa atau perkataan ialah subjek. Jadi perhatikan dalam ayat A, kita ada kata bantu ragam hendak, dan ayat B ada kata bantu ragam dapat. Jadi daripada tip ini kita tahu apabila terdapat kata bantu ragam, perkataan-perkataan sebelum kata bantu ragam itu ialah subjek untuk ayat tersebut。同学们，第三个贴士就是 kata bantu ragam 之前的是主语，所以这边我们会看到 kata bantu ragam hendak dapat 之前那些红字就是我们造句里面的subjek。Kata bantu ragam menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Contoh kata bantu ragam adalah seperti mungkin, hendak, mahu, harus, mesti, patut, enggan, boleh, dapat。同学们，心态助词是用来表示进行某动作行为时的心理状态。在这边，老师有列下几个 contoh kata bantu ragam。Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh soalan SPM KSSM bagi soalan subjek dan predikat yang biasanya akan ditanya dalam soalan kedua, yaitu sintaksis. Kita perhatikan arahannya. Berdasarkan petikan di bawah, kena pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih dan markah 6 markah. Jadi di sini kita perhatikan biasanya murid-murid akan diberi satu petikan dan dalam petikan ini terdapat beberapa ayat. Dan daripada arahan, murid hanya perlu mengenal pasti dan menulis jawapan bagi 3 ayat yang murid pilih sendiri. Jadi di sini ada satu kelebihan, murid boleh pilih ayat yang senang, yang murid rasa boleh jawab. Jadi pilihlah ayat yang ikut kemampuan diri kamu。同学们，这个就是我们 KSSM SPM 的题目。这个题目会出现在我们的第2题。在这边，题目是要我们写出3个造句里面的 subjek dan predikat。这边有一个优点的是，同学们可以自己选你认为最容易的造句。Baiklah murid-murid, inilah jawapan bagi ayat yang pertama, yaitu konsep kejiranan merupakan konsep kehidupan dan perhubungan antara isi rumah dengan isi rumah yang lain. Daripada ayat ini, murid perlu menyelesaikan subjeknya dan predikatnya. Dan di sini ialah jawapan yang betul ya. Konsep kejiranan ialah subjek. Perkataan-perkataan lain kita senaraikan di bahagian predikat。同学们，在这个造句里面，我们就要分出来它的 subject 和 predikat。所以从这边我们会看到的是
只有前面两个字是 subject， 就是我们的主语，剩下的字是我们的 predikat 或者谓语。Ini pula ialah ayat kedua yang dipilih. Daripada ayat ini, kita senaraikan subjeknya, iaitu jiran yang baik dan bertanggungjawab. Dan bagian predikat, perkataan sentiasa menghormati antara satu dengan yang lain. 同学们，这个就是第二个造句。在这边我们读了过后，我们看到的是我们的 subject 就是jiran yang baik dan bertanggungjawab， 这个是最完整的、最对的，其他的是不完整而且不准确咯。接下来剩下的字就是我们要找的 predikat。Seterusnya kita perhatikan ayat ketiga yang dipilih. Ayat ini ringkas sahaja. Amalan mulia ini mulai terhakis dan kian luntur. Jadi dalam ayat ini kita akan dapat subjeknya amalan mulia ini dan perkataan yang lain mulai terhakis dan kian luntur ialah predikat。同学们，这个第三个造句我们选的就是这个比较短的这一句。这个造句里面，我们首先读了，要发现到的是 subject 是 amalan mulia ini， 这个是完整的。其他的字我们放在 predikat 这边。Baiklah murid-murid, ini pula ialah praktis 2. Perhatikan arahan. Berdasarkan petikan di bawah, kena pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih. Jadi dalam petikan ini terdapat lebih daripada 3 ayat. Jadi murid-murid hanya perlu memilih 3 ayat yang dirasakan paling senang dan senaraikan subjek dan predikat bagi ayat yang dipilih。同学们，这个就是我们的第二个练习，跟之前的一样，我们只需要从这个文章里面找出3个造句，接着我们就是把这3个造句的 subject dan predikat 写出来。所以同学们可以选你们认为最容易的造句。Baik, ini ialah ayat yang pertama. Guru merupakan pekerja yang paling rapat dengan masyarakat. Dalam ayat ini, setelah murid membaca, kita dapat kena pasti subjek ayat ialah guru dan perkataan-perkataan lain ialah predikat。同学们，这个是我们选的第一个造句。你们读这个造句过后，你应该要发现到的是，它的 subject 就是只有 guru， 剩下的字就是 predikat。Ayat kedua, setiap individu mesti mempunyai hubungan secara langsung dengan guru untuk belajar dan menimba ilmu. Subjek dalam ayat ini ialah setiap individu dan predikat kita bermula dari mesti hinggalah ilmu。同学们，这个是我们选的第二个造句。第二个造句里面，我们看到的是 subject 是 setiap individu， 剩下的字由 mesti 开始，就是我们要找的 predikat。Ayat ketiga, sikap dan sasiah seseorang itu ada kalanya dipengaruhi oleh guru-guru. Jadi kita perhatikan, subjek kita ialah sikap dan sasiah seseorang itu. Sampai itu ya. Dan perkataan-perkataan lain ialah predikat。在这个第三个造句里面，我们的 subject 就是到itu， sikap 到itu， 接着就是剩下的字就是我们要找的 predikat。
Sekian saja perkongsian cikgu kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua ya. Terima kasih kepada murid-murid kerana menonton video ini dan jangan lupa ikuti sambungan perbincangan tentang subjek predikat dalam video-video cikgu yang akan datang. Jumpa lagi.